Okay, hai. Assalamualaikum. Jadi hari ni kita nak sambung. Kita sekarang tengah bincang kertas kertas apa? Kertas trial. Sebenarnya yang kita guna tu kertas trial tak mau bagi habaq negeri mana. Padahal ada je kat YouTube cikgu. Saja nak elakkan awak cari jawapan tapi boleh je awak cari. Terima kasih kepada yang respon. Cikgu dah bagi tugasan untuk hantar jawapan. Terima kasih. Alhamdulillah. Walaupun tak semua, okey. Tapi terima kasih yang hantar. Jadi hari ni cikgu akan display yang awak hantar tu lah. Kita akan bincangkan. Okey, jom kita mula. Kertas 2. Okey. So, hari ni paparan cikgu lain sikit. Cikgu setting OBS cikgu. Sekejap ah. Chat tu nak kena naik atas sikit bagi nampak. Macam tu. Okey. Okey, okey ke paparan kat kamu semua? Okey, cikgu buka terus slide kita. Kalau kecil ke apa ke abang lah. Okey, soalan pertama. Cikgu tak sebutlah siapa punya jawapan. Okey. Soalan 1 ni biasanya soalan yang mudah lagi berbanding soalan 5 dengan soalan 6. Okey. Soalan 1. Diagram 1.1 show most ball that we usually use in our daily life. Yang ni kita panggil apa? Ubat gegar dalam bahasa Melayu. Nah? And then, mohbol ni sebenarnya dalam scientific name dia naftalin. Jadi, cikgu admit dulu. Ikhwan. Okay, selamat datang Ikhwan. Okay. Jadi, dia bagi diagram show that mohbol. Okay. Diagram structure mohbol tu lah naftalin. Ni naftalin punya structure. Awak tak pernah belajar lagi, nanti matrik nanti baru belajar. Ini kita panggil structure macam gelang lah. Gelang. Okay, so daripada sini, apa dia punya formula? C ada berapa? 1. Boleh jawab spontan terus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C 10, H ada berapa? Okay, H dia ada... Kecil sikit. Cikgu rasa H dia ada, kalau 10 darab 2, darab 2 apa? 1 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C10, H8. Ini dia punya molekular formula. Formula molekul dia. Kalau lah soalan keluar suruh tulis formula molekul, maksudnya dia suruh awak kira lah berapa C, berapa H. Okey. Kemudian, soalan tanya, what type of particle? Boleh respon type of particle, kita boleh jawab 3 je. Apa dia? Molekul ion dengan siapa lagi? Molekul ion dengan atom. Yang tu je type of particle. Selalunya awak confuse dengan type state of matter yang solid, liquid dengan gas. Tapi selalu soalan dah peringkat SPM ni dia tanya type of matter. Boleh juga tulis di chat lah kalau tak selesa nak cakap kan. So, kita nak tahu molekul ion dengan atom ni selalunya kita confuse antara molekul dengan ion. Atom ni dia single atom. Contohnya H saja ataupun helium saja kan. Macam mana awak differentiate molekul dengan ion? Boleh cerita kat cikgu? Siapa? Macam mana awak nak tahu molekul dengan ion tu? Awak tengok apa? Macam contoh jawapan yang ni molekul. Kenapa? ion, kalau ion ada charge. Kalau ion ada charge tak juga. Macam yang ni ion. NaCl ni ion. Tapi tak nampak charge pun. Macam mana? Molekul untuk gas. Yes, gas semuanya molekul. Tapi itu bukan tepat sangat untuk kita differentiate molekul dengan ion. Bagi lagi. Macam mana kita nak differentiate benda tu molekul ke ion? Okey, cikgu share lah. Kita yang paling mudah nak differentiate molekul dengan ion, kita tengok elemen dia tu jenis metal dengan type of metal yang ada dalam elemen, ada dalam compound tu. Contoh compound untuk naftalin ni ada elemen karbon dengan hidrogen. Karbon ni metal kan non-metal? Karbon non-metal. Hidrogen non-metal juga. Kalau compound tu terdiri daripada non-metal dan non-metal, dia adalah type of molekul dia jenis type of compound dia molekul sebab dia buat bond jenis apa nama bond dia?
Covalent. Molekul ni kalau bond dia covalent bond, covalent compound. Nama bond dia covalent bond. Kalau ionic pula, dia buat bond ionic bond. Apa beza elemen dalam compound ionic ni? Tadi non-metal dengan non-metal. Kalau ionic? Kalau ionic bond? Ada charge. Ada charge. Yalah, charge. Dia asal dia datang daripada elemen yang macam mana? Yang nak hasilkan charge tu. Macam mana? Apa dia? Ya, dia ada metal tu ikuan lah, semua ikuan lah. Dan non-metal lah. Ikuan suara tak apa macam jauh. Tapi cikgu dengar lah, cikgu cuba dengar. Suara dia, suara dia pula dah. Kalau ionic, compound tu terdiri daripada elemen metal dan non-metal. Metal ni akan jadi ion positif. Contoh, sodium ni metal. Dia akan jadi ion positif 1. Non-metal klorin. Klorin akan jadi ion negatif 1. Memang awak tahu ionic tu ion, tapi kita macam mana kita nak detect benda tu. Siapa yang berbunyi ni? Okay, berbunyi tu bila cakap je buka, bila berbunyi tutup. Cikgu nak cari siapa yang berbunyi ni. Oh, cikgu. Okey dah. So, dah clear yang ni? Tak ada apa-apa soalan dah? Boleh move on. Okay. Untuk next time, siapa yang hantar jawapan, yang macam gambar ni, cikgu nampak dia snap gambar saja. Kalau boleh guna yang tu cam scanner tu. Sebab yang ni dia nampak cahaya kat tengah tu kan. Macam mana tak? Okay, dia ada gelap-gelap kat tepi. Okay. Nampak soalan seterusnya? What type of chemical bond? So tadi kita dah bincang dah. Chemical bond type dia ada covalent dengan ionic. Jadi kalau molekul covalent bond, ada soalan tanya, how many valence electron found in carbon atom? Okay, jadi soalan ni kertas 2. Dia bagi predictable. Awak boleh tengok kedudukan carbon atom tu pada group yang group 14. Macam mana awak nampak kan group 14 kan? Kalau dalam predictable tu, carbon tu ni group 1, lepas tu group 2, lepas tu ada transition element, lepas tu group 13, 14. Carbon ada kat group 14. Carbon ada group 14 apa 16? Okay, cikgu buka predictable. Okay, nampak tak predictable cikgu? Carbon ada kat group 14. Sorry. Group 14. And then, dia tanya valence electron kan? Dia tanya valence electron. So, kalau group 14, valence electron dia 4. Betul. Boleh? What is the definition of diffusion process? Mothball is used to kill repel insect in school. Macam mana nak sebut tu? Dalam WhatsApp ubat gegat digunakan untuk menghalau dan membunuh serangga di dalam kawasan yang tertutup. Okey. WhatsApp tu dia punya vapor tu lah. Naphthalene dibebaskan ke udara melalui proses resapan menjadi. What is the definition of process? Okay, so the process where the particle move from high concentration to low concentration. Ya. Perkataan keyword yang kat sini ada perkataan particle move, movement of particle. Highlight kan movement of particle. Ni. Hilang tu lagi. Okey. Tak ada highlighter kat sini. Yang ni dia tutup terus. Okey. Particle movement. Kalau diffusion ni kena ingat particle movement lah. Tu keyword untuk particle. Process where the particle move from high concentration to low concentration. Sama dengan bio. Okay, next. Okay. And then dia bagi diagram 1.3 show the heating curve of solid mothball. And then based on the graph, state the melting point of the mothball. Dia nak tahu melting point, wajib tulis unit. Okay? Tulislah atas nota awak tu. Selalunya ke experience cikgu, unit tu awak lupa tulis. Jadi macam mana kita nak tahu dia punya melting point? Kita tengok when the temperature constant. Kat sini temperature constant. So yang ni lah melting point dia, 80 degree Celsius. Okay, so just
teruskan soalan ni. Okay. Why is the water bath is used instead of direct heating? Kenapa kita tak terus panaskan? Kenapa kita kena letak naftalin tu dalam tabung uji and then kita letak dalam beaker. Dalam beaker tu ada water. And then kita guna apa yang ni? Triangle clay ke kita guna wire gauze? Eksperimen ni kita guna triangle clay ke kita guna wire gauze? Boleh respon? Wire gauze, yes. Kalau eksperimen yang satu lagi tu, ikut cikgu baca chat. Awak ingat kita bincang kertas yang cikgu suruh ambil yang tu untuk next. Sebab cikgu kena hantar awal kan. Sementara awak nak boleh ambil. Yang ni yang sebelum ni cikgu bagi tu. Okey. Wire gauze betul. Kalau untuk yang magnesium, empirical formula of magnesium, dia guna triangle clay. So awak kena alert dengan ni benda ni yang diguna ni. Alert. Sebab selalu juga soalan suruh lukis apparatus, setup apparatus yang simple-simple macam ni. So kita kena ada lukis sama-sama dengan cikgu nak. Kita mesti boiling tube tu mesti apitkan dengan retort stand. And then dalam boiling tube ni kena letak apa? Bagi tahu cikgu. Masak sikit. Dalam boiling tube ni kena letak apa? Eksperimen ni mesti ada benda ni. Kena letak apa dalam boiling tube ni? Distilled water kita letak dalam beaker. Dalam boiling tube ni kita letak apa? Apa material kita? Mana naftalin kita? Nak letak naftalin. Kita label lah, tulis ni naftalin. Lagi nak detect apa the temperature tu increase tu, nak guna alat apa? Alat ukur dia. Termometer. Okay, Abi jawab betul. Jadi kita kena lukis termometer buat bulat. Dia buat bulat yang termometer merkuri tu di dalam ni naik atas. Okey, buat lagi gari-gari. Bolehlah macam tu lukisan cikgu. Okey, praktis lukis gambar rajah ni supaya bila awak praktis awak boleh ingat balik eksperimen ni macam mana, apa apparatus dia, apa material dia, termometer ni, label termometer. Ada yang menulis sama-sama dengan cikgu tak? Ada yang melukis sama-sama dengan cikgu tak? Tangan tu melukis. Ada, bagus. Ni water. Okey, yang ni heat, tulis heat, dipanaskan. Okey, ni dah eksperimen tu. Kalau sejuk pula, kalau lepas yang ni adalah to determine the melting point of naphthalene. Kalau to determine the freezing point pula, kita guna apa? Untuk sejukkan dia. Apa ingat? Kita transfer pergi ke satu alat tu nama apa? Apa ingat? Untuk sejukkan dia. Okey, boiling tube tadi kita masuk ke dalam satu alat tu. Boiling tube yang bersama-sama dengan termometer. Naftalin. Kita nampak lukisan. Tak nampak lukisan? Okey, cikgu besar. Okey. Ni lah. Kita transfer boiling tube ni ke dalam satu alat tu untuk sejukkan dia. Apa alat tu? Cikgu tanya. Cikgu. Apa dia? Conical flask. Yes, betul. Lukislah conical flask. Kita bukan nak jawab saja ini. Kita nak revision juga bab 2. Macam itulah conical flask. Bodoh pula cikgu nak ambil warna hijau. Bolehlah. Okey. Macam ni je lah. Simple je. Cikgu buat pelik kan? Apa boiling tube tu tergantung. Sorry. Tak boleh tergantung macam tu. Jadi sama ada awak letak terus di dasar conical flask ataupun yang cantiknya sebenarnya awak apitkan dengan kaki retort. Cikgu lukis lain lah. Tak boleh. Logik tadi dia tergantung macam tu. Cikgu nak lukis lain. Conical flask. Lepas ni boiling tube kita. Dalam tu ada naftalin, ada termometer. And then boiling tube kita apit dengan retort stand. Conical flask. Tu kalau lukis tu kena label benda-benda yang penting. Kitanya watak utama adalah cikgu nak. Okey, hi Luqman. Okey, admit all. Lightening ni siapa dia ada lightening? Okey.
So lukis. Harap-harap ada soalan lah dengan Luqman lah. Naftalin, termometer. Ni kita kena biasakan label termometer. Okay, conical flask tak label pun tak apa. Okay, next soalan dia kata, draw the arrangement of molecule exist between R dan S. Yang ni cikgu tak bincang lagi atas ni, sorry. Yang ni bincang dah. Ada lagi. Why is the water bath is used instead of direct heating? Kenapa kita guna water bath? Okay, kita baca soalan ni, jawapan ni. To make sure that the naphthalene is heated. Untuk memastikan naphthalene tu dipanaskan. Maksudnya, kalau kita tak guna water bath, dia tak dipanaskan ke? Siapa tahu jawapan yang lebih tepat? Kenapa kita kena panaskan air ni dulu, barulah kita jumpa naphthalene? Uniform heating? Yes, uniform heating. Kita, kalau macam jawapan ni, dia kata make sure naphthalene is heated, tak ada air tu pun memang akan dipanaskan. Tapi air tu function dia untuk uniform heating. Dalam bahasa Melayu, pemanasan yang uniform heating, seragam. Seragam. Maksudnya, air ni semua dipanaskan, dia dapatlah memanaskan sekeliling naphthalene tadi. Kalau tak, kalau direct heating, yang bawah ni panas dulu, yang atas tak panas. Itu maksud uniform heating. Kita nak pemanasan tu datang daripada ni. Macam tu. Kan dia dikelilingi oleh air kan. Sebab tu kalau lukis pun, dalam lukisan awak tu, awak kena tunjukkan yang naphthalene tu dah immerse in the water. Dah direndam ke dalam air. Jangan lukis air tu duduk bawah-bawah aja, sentuh bawah aja. Jadi tak function. Boleh? Boleh. Okay. Cikgu, kalau to control the heating of naphthalene, to control the heating tu, maksudnya kita nak control dia panas ke sejuk ke kan? Kita, Mira, kita bangsa benda tu, kita masa kita buat eksperimen ni, kita tak adalah nak perlukan panaskan sejuk kan? So, tak berapa tepat, Mira. Dia to ensure uniform heating. Boleh tu dia? To ensure a uniform heating. Nak cikgu tulis ke atas skrin? Cikgu baca je lah ya. Boleh tak? Boleh. Boleh kan Salin? To ensure uniform heating. Siapa yang tulis betul, right? Saya kan kata awak dari sendiri kan? Cikgu. Ya. Cikgu tak tekan present now je. Cikgu tak tekan present now. Awak tekan. Yang lain nampak tak cikgu? Dia macam tak clear kan? Tak clear sangat. Kalau tak clear, awak dia blur Blur. Tengok dekat setting kamera awak tu, awak tekan 720. Cuba tukar setting kamera, tekan 720 daripada 360. Yang lain okey ke tak? Boleh respon kat cikgu? Yang lain? Okey, tapi macam tak full. Tak full. Tak full tu macam mana tak nampak. Okey. Tak, saya send dalam group. Send gambar dalam grup WhatsApp ah. Okey, cikgu tunggu. Apa dia tu? Cikgu tunggu gambar lah. Ni chemistry 5 rational. Okey. Sambil tu cikgu sambung. Okey. Cikgu rasa boleh baca ni kan? Boleh kan? Boleh. Boleh lah. Okey, kalau nak terus cikgu perbesar, abang tahu kesian hampa tengok phone, cikgu tengok ni sampai 2 skrin kat sini, memang besar lah. 3 skrin ni iPad. Okey. Explain, kalau soalan ni keluar, maksudnya dia memang akan tanya, explain why the temperature is constant. Sebab secara logiknya, bila pemanasan tu berlaku, temperature tu mestilah naik. Tiba-tiba dia tak naik dah, dia constant. So, soalan tu selalu tanya, kenapa? Why? Explain why the temperature is constant. Okay, 2 markah. Heat energy is absorbed. Mana dia tak payah merah. Okay, heat energy is absorbed. Ingat, bila heating, energy is absorbed. Kalau cooling, energy is release. Yang tu je kan. Tukar yang tu je konsep dia. Heat energy is absorbed by molecule. Sebab kita punya particle tadi, molekul. Tak tulis molekul pun tak apa. By particle pun boleh. Particle tu macam lebih umum lah. Molekul, awak dah tahu dah jenis particle dia molekul. Is used, digunakan to resolve. Sebenarnya to overcome. Lagi cantik. To overcome the force among the molecule. The force of apa ni?
Siapa boleh bagi tahu? Attraction. Ya, force of attraction. Force of attraction. Dia kisah dia macam ni. Mula-mula dia dalam keadaan solid. Bila dalam keadaan solid, dia punya force of attraction ni stronger. Lebih kuat lah. And then bila dia nak bertukar kepada liquid, dia kena ada satu energy to break down the force of attraction. Used to overcome. Dia nak potong tu force of attraction tu, bagi dia longgar sikit. So dia boleh move. Yang itulah ceritanya. So force of attraction among the molecule. So mungkin tak berapa jelas force apa kan. Term tu tak sampai. Kita dapat 1 markah saja. Yang ini pun tak dapat langsung. Sebab ini maksudnya kalau kita direct hitting pun dia hit juga. So jawapan ni tak dapat langsung. Okay, next. Draw the arrangement of molecule between R and S. Dalam skema dia bagi lukisan. Cikgu tengok skema tu, dia bagi lukisan contain both solid and liquid. Cikgu rasa skema tu ada errata, ada kesalahan. Kita tengok balik. Jom kita tengok gambar tadi. Gambar soalan. Kecilkan. Slide yang ni. Jom kita tengok. Jom kita analyse gambar rajah ni. P ke Q ni dia mothball tadi duduk dalam keadaan apa? Solid, liquid, gas. Tolong respon. Mula-mula Zul ada? Zul tak dengar suara Zul hari ni. Yang lain Syafi? Semua? Ada. P ke Q ni dalam keadaan apa? Dia punya tu state of matter. Solid. Jadi kat sini kalau kita disuruh lukis, kita lukis solid. Sambil tahu awak melukis. Sini dia dalam keadaan apa? Liquid. Solid tu liquid. Liquid dan solid. Dia ada 2 keadaan. Kita tak pernah ada magic terus tiba-tiba terus cair serentak kan. Sebabnya dia pun ada fasa dia. So kat sini kita boleh lukis nampak macam ada solid sikit, ada liquid itulah. Sini terbarulah liquid saja. Dia completely jadi liquid dekat R ni. R ni dia complete liquid. Completely dissolve lah. Bukan dissolve. Silap sebut. Completely melting. Dissolve tu tak layak. So melting jadi liquid. Jadi jawapan tadi sana nak kecilkan skrin. Buka yang ni. Lukislah liquid. Tips kat sini. Partikel ni tak boleh bertindih. Lukis cantik-cantik dan tak boleh terbuka. Terbuka tu maksudnya ini tertutup, betul. Ini terbuka. Macam mana? Tu terbuka. Jadi masa lukis ni sila bersabar, hati-hati. Liquid ni kita sambung-sambung lah. Boleh? Jangan bertindih. Bertindih tu maksudnya macam ni. Ni salah. Yang ni. Clear cikgu lukis? Betul. Dah. Apa-apa boleh tulis di chat kalau segan nak ni. And then next. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Cikgu tak sebut siapa yang punya jawapan. Ke ada orang nak mengaku saya punya cikgu saya? Write the chemical equation between reaction P with oxygen. So awak tengok reaction P duduk dalam grup apa? Group 1. Group 1. Ya, group 1. So group 1 awak boleh tulis terus P. Dia terima jawapan P pun boleh. Dan awak ada predictable dalam kertas soalan ni. Awak tengok belakang, P tu sodium, Na. Dia terima juga jawapan Na. So dia kata P react dengan oksigen. Jadi gas oksigen hasilkan. Untuk dapatkan formula ni kita kena tahu P ataupun Na tu charge positif 1 sebab group 1. Yes. Oksigen pula O2 negatif sebab dia group. Oksigen dia group apa dah? Group 16. Oksigen kat sini nah. Kalau tengok dalam predictable, oksigen duduk dalam group 16.
Group 16 dia akan jadi charge negatif 2. Kalau group 17, Negatif 1. ya, kalau group 1 positif 1, group 2 positif Positif 2, group 13 positif 3. Macam aluminium. Macam itulah cara kita tak stres nak hafal ion. Kita faham kedudukan dia dalam periodic table, macam mana dia ada charge dia tu. Dia dapat charge dia tu. Okey. Okey dah. Dan lagi. Okey. So formula dia bila Na dengan O ni kita buat darab silang, dapatlah P2O ataupun Na2O. Faham kan darab silang? Na darab dengan 2, ambil charge dia ni kecil Okey. O akan ambil charge Na satu saja, jadi dapatlah Na2O. Okey. 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 Sekarang balance yes, tak balance. So jadi walaupun dia tak kata write a balanced chemical equation, tapi kita selalu kena tulis jawapan dengan jelas. Maksudnya chemical equation kena tulis dengan balance. Jadi tak balance mungkin tak dapatlah full mark, dapatlah 1 markah. Okey, take note. Jom kita balance. Kita nak balance apa dulu? Paling senang. Kita nak darabkan Na tu jadi 2 darab 2. Okey. So Na dah sama, oksigen pula yang tak sama kan? Betul tak? Oksigen sebelah sini 2. Sebelah sini 1. Nampak tak? Okey, jadi kita nak jadi 1 tu jadi 2, kita darab dengan 2. Sekarang Na ni dah jadi berapa sebelah sini? Sebelah produk. 4. Jadi yang ni kita tukar je jadi 4. Kita darab dia dengan 4. So jawapan dia 4P tambah O2 dapat 2P tu 2O. Boleh kan anak-anak? Boleh. Serabut kah cikgu buat? Okey, boleh nak? Okey. Okey dah. Between P and R, which react more vigorously with oxygen? Yang mana more reactive? Kita tahu going down a group 1, the reaction, macam mana? Going down a group 1, The reactivity. the reactivity of the element is increase ke decrease? Increase. Jadi dia P dengan R duduk kat bawah, jadi betul jawapan dia R. Okey dah. Next. Okey. Explain your answer. Maksudnya kita nak explain kenapa dia lebih reaktif. Okey. Because size R is larger. Okey. Ataupun awak boleh kata the valence electron of atom R is further from the nucleus compared to atom P. Maksudnya kita tengok lukis R dengan P. P ada berapa shell? P ada berapa shell? P ada 3 shell. Faham tak 3 shell? Cikgu nak lukis tak mana? Faham? Faham. Sebab kita tengok dia berada pada period yang Period. ketiga. Yes. So nak lukis dia hati-hati P. Cikgu lukis kat sini lah. Dengan ambil pen kecil sikit. P dengan Q. P dengan Q. P dengan R. Lukis juga. Awak pun lukis juga kat rumah. Okay, first bulat tu kita anggap dia duduk dalam nucleus. Okay. And then yang first bulatan tu adalah first shell dia. 2P. P ada 3. Okay, buat 8. Tambah satu lagi. Tapi dia kan dia valence elektron dia 1 je kan. Jadi ni P. R 1, 2, 3, 4. So valence elektron dia further. Bila valence elektron dia further, jauh from the nucleus. Nucleus ni ada proton. Proton tu charge positif nah. Charge positif. Valence elektron pula, valence kecil kan apa? Valence elektron pula charge negatif. Bila jauh, so attraction force between nucleus and valence electron weaker ke stronger kalau jauh? Weaker. Weaker. Konsep dia kalau jauh mestilah weaker, dia nak tarik positif dan negatif ni macam magnet. Okay. Attractive force between proton in nucleus and atom R. In nucleus of atom R is less. Between proton in nucleus of atom R is less.
Less, kurang. Ataupun lagi cantik tulis weaker nah. Sebab force kita guna term weaker, stronger. Cek jawapan awak nah. Weaker. Then atom P. And then dekat sini cikgu rasa dia kekurangan dia attractive force. Warna merah lah. Attractive force tu okey dah. Between proton and apa? Between proton and apa kawan-kawan? Nucleus. Nucleus. Proton tu ada dalam nukleus lah sayang. Proton tu memang ada dalam nukleus lah. Nucleus. Nucleon pun ada dalam nukleus. Yang ni. Electron. Yes, between okay, so attractive force between proton in nucleus. Yang ni dia tulis attractive force between proton. Proton in nucleus memang ada dan and valence electron. Yang satu yang hujung sekali kita sebut valence electron. Okey. Yang ni yang awak kekurangan awak tu. Dia tak apa bila tulis penjelasan tu awak kurang jelas penjelasan awak tu. And valence electron. Apa cikgu tulis ni? And valence electron. Lukman okey ke? Ada lagi ke tak? Electron. Electron. Okey. Between proton in nucleus and valence electron is weaker than atom P. Ya, dapat dia 3 markah kan? So, ada satu point lagi. Yang ni point pertama, larger ni menunjukkan further away. Lepas tu attractive force weaker. Point yang kedua 2 markah. Soalan ni 3 markah. Apa point yang ketiga? 2 saja? 2. Okey, 2 yang ni je lah. Kalau 3 markah tambah lagi, kalau dia weaker maksudnya is easier to release valence electron. Dia kena release lah baru dia jadi ion positive one. Okey dah. Write the formula of the compound form between atom P and Q. Kita kena tengok P akan jadi charge macam ni. P ni metal kan metal. Dulu nak tengok dia covalent ke dia ionic. Okay. So P tadi group 1. P group 1 dia akan jadi positive 1. 17. Q17. Okey, maksudnya Q akan jadi charge negatif 1. Sorry. Okey. So, formula dia PQ. Boleh? Cikgu. Ya. Kalau dia memang jawapan dia PQ je, kalau dia buat macam equation tu salah cikgu. Ya, sebab macam awak buat equation P plus Q jadi PQ kan. Dia tanya formula kan. Dia tanya formula maksud ni. Jadi formula dia yang ni. Macam maksudnya kalau awak tulis formula P ni kan. Jadi kalau formula untuk compound PQ adalah P dengan Q adalah PQ. Mungkin awak bagi formula dia P saja ke Q saja ke. Okey. Okay, thank you. Jadi tak boleh tulis chemical equation dia, kena tulis formula yang form. Formula yang terbentuk formula dia. Kalau dia minta chemical equation, baru buat chemical equation. Okey, seterusnya soalan ketiga. Soalan ketiga ni jenis baca sikit. Fakta, pakai konsep. Kena hafal sikit lah soalan 3 ni. Dia tak hafal lah, tengok kehidupan seharian kita. Okey. So, dia bagi ice cream. Okay, ni adalah information obtained from an ice cream packaging. Okay, dalam information tu dia kata ada sugar, wheat flour, skim milk, cocoa butter dan 8 ais krim. Okay, tadi kena pakai ais krim lah. Macam ni. Okay, and then soalan dia 2 type of food additive. Kita ada berapa type of food additive? Boleh share cikgu lah? 6. Ada 6. Oh, ikut lah tu. Okay, jadi antara 6 tu kita ada apa kat sini? So preservative ada, stabilizer ada. Okay, selain preservative and stabilizer, kita ada, cikgu baca ni lah skema. Kita ada thickener pemekat, kita ada flavoring, perasa, dan kita ada antioxidant. And then soalan dia kata two type. Okay, yang tu dia two type je lah
Okay. Okay, preservative. Dah. Okay, diabetic patient are advised not to consume too much sugar. State the name of food additive that can replace function of sugar. Okay, yang apa yang boleh gantikan? Gula, function gula. Okay, jawapan dia aspartam, betul. Selain aspartam, kita boleh guna, pernah dengar stevia? Ada orang duk jual juga tu, stevia nah. Okey. Okey, lagi selain benda tu, cikgu pun jarang ni dengar dalam skema tu dia bagi apa tu? AC apa tu? AC sulfame. Cikgu pun tak pakai sangat bab makanan ni. Stevia ni biasa dengar, aspartam biasa dengar, yang ni jangan dengar. Okey, ni antara jawapan dia lah yang kita boleh gantikan function of sugar. Okay. Next. What is the function of lecithin in the ingredient? Okay, function of lecithin to prevent water and oil from separating ataupun to mix water and oil. To prevent water and oil from separating out. Dia macam air dengan minyak, dia susah nak diffuse together. So, lecithin ni dia function dia untuk macam mixkan dua-dua benda tu. Prevent water and oil splitting out. Betul? Cikgu rasa macam tu lah. To mix water and oil lah. Jawapan yang selain daripada tu. To mix water and oil. Okay. Cikgu. Ya. Yang B1 kita tak bincang je. Oh, sorry. B1. B2. B1 pada soalan dia. Yang ni, bincang dah aspartam ni. Okay. B2 dah. C1 pula. According to the ingredient state, sorry lah, untuk, sebab cikgu akan upload video ni di YouTube. Untuk yang siapa menonton di YouTube nanti, soalan ni dia tak clear kan. Jadi cikgu akan letak link untuk soalan ni di description. Okay. Jadi boleh download di sana dan tengok soalan tu lebih jelas lah. According to the ingredient state, some people have allergic to peanut. Okay. One of the symptom is itching and tingling in around of the mouth and throat. Ada orang memang dia punya allergic tu teruk. Okay. And then what is the type of medicine that can prescribe by a doctor? Jadi, type of medicine kita ada 3 kan? Ya. Okay, apa lagi? Analgesic. Psychotherapeutic. Psychotherapeutic. Therapeutic je saya nak tahu. Ada U. PEU. Psychotherapeutic. Tapi tak rapat lah, cikgu tulis tak rapat kat situ. And then satu lagi, antibiotik. Kan? Betul? Okay. So jawapan dia analgesic. Analgesic ni function dia apa? Sakit kepala. Sakit kepala dalam bahasa Inggeris. To relieve pain. Dia bukan sakit kepala Ikhwan. Sakit kepala tu salah satu daripada pain. Jadi kena jawab general to relieve pain, untuk melegakan kesakitan. Dia tak semestinya kepala aja, mungkin sakit kaki, sakit lutut ke kan. Macam itulah. Okay, to relieve. Function dia to relieve pain. Memanglah sebab kita biasa guna analgesic ni Panadol. Dia nama Panadol tu kepada bila kita sakit kepala kita makan Panadol kan. Tapi tak semestinya sakit kepala, orang demam, dia macam lemah aja. Badan dia rasa macam sakit-sakit. Okay. What is your suggestion to overcome this allergy? Okay, jadi avoid to consume any peanut butter. Jadi kita elaklah makan benda-benda yang ada peanut butter pula. Peanut product, okay. And then Kalau cakap tu, don't take peanut. Don't take peanut. Boleh je, lebih kurang lah. Yang macam ni dia tak macam tadi. Jawapan yang macam ni, dia tak macam yang tadi tu, dia macam spesifik kena guna scientific term. Yang ni lebih kepada open lah. Don't take peanut in taking food ke, panjang sikit kan. Don't take peanut tu mungkin tak ambil tapi makan juga ke, orang lain sebab ke kan. Okay, don't avoid to consume, pengambilan kan. Consume ni pengambilan kan. Pengambilan any peanut product boleh lah.
Okey, yang ni soalan ni kira dia nak macam bagi awak boleh berinteraksi, jawab, bagi pendapat macam tu lah. Okey. Diagram 3.2 show a vegetable where oil produced can be used as traditional medicine. Okey, ni gambar apa 3.2 ni? Gambar halia ke? Serai. Serai, no? State to usage that can be used traditionally to cure illness. Untuk digunakan menyembuh penyakit. So, kita boleh guna aromatherapy and juice to treat cough. Okay. Kita batuk, kita boleh buat jus serai. Cikgu pun, okay. Headache and stomach ache. 2 markah. Mana? Kita tengok suggestion apa ni. Kita tengok suggestion dalam skema dia kata antibiotic used to treat infection caused by bacteria but not to cure infection caused by virus. Soalan ni kata to it usage. Jadi baru satu ni. Cikgu baca jawapan lain tadi. Cikgu baca jawapan lain eh? Ni yang ni nak soalan apa? Baca D1. soalan Okey, tu function. Okey. Boleh treat cause apa? Boleh mengubati batuk. Lagi boleh buat aromaterapi. Okey. Boleh dapat 2. Aromaterapi dengan treat cause. Selalunya serai-serai kan orang selalu guna macam lilin serai, wangi-wangi macam tu. And then just to untuk melegakan batuk, headache. Cikgu pun jarang guna tradisional ubat ni. Okey, dah. Okey, next soalan 2. Soalan kedua. Okey, dia tanya function of antibiotic and why must we complete the course. Okey. Function dia to treat the infection caused by bacteria. Treat the infection caused by bacteria. Okey, itu dah jawab soalan what is the function and why must complete the course. To make sure that all the bacteria are killed. Okay. So, bagus. Dia highlightkan soalan minta apa. And then dalam jawapan kita tak terpesong lah daripada menjawab soalan tu. Ada 2 benda yang dia minta dalam satu soalan. Okay. Okay, boleh? Ya. Tak ada. Boleh cikgu move on ke soalan seterusnya? Boleh lah? Boleh. Okay. Next. Soalan 3. Soalan... Bukan, yang ni kawan-kawan punya jawapan. Cikgu just bincang seorang je lah. No? Orang lain punya. Antibiotic kill the bacteria and not virus. He must complete the antibiotic to make sure all the bacteria are killed. Boleh? Ni dia bagi jawab. Ni function. And then ini dia kata complete. He must complete. Why? Why he must complete? To make sure that all the bacteria are killed. Okay, betul. Cikgu. Ya. Apa maksud he must complete? Kan memang doktor selalunya akan suruh kalau antibiotik ni dia dah kira tau. Macam contoh dia mungkin anggap dia dah doktor kira macam kan sehari kita ambil 2 atau 3. So kalau dia nak suruh makan seminggu dia akan darab dengan 7. Kita kena complete sebab doktor dah tahu dah dia dah boleh estimate kalau ambil betul-betul ikut macam sehari 3 dah tak terputus tu. Maksudnya ubat tu jangan makan macam maksudnya hari ni makan 2 hari, lepas tu tak sambung dah. Doktor kata makan sampai 7 hari. Dia bagi suruh habiskan. Boleh tak, Ikwan? Boleh. Doktor bagi tu, dia dah kira dah. Maksudnya habiskan dalam seminggu. Dia dah kira dah. Lepas tu kita rasa sihat dah. Dah 3 hari makan, kita stop lah. Kita malas makan. Sebab kita rasa sihat. Tapi sebenarnya kita tak pasti adakah bakteria tu betul-betul dah dibunuh atau tidak. Jadi kita kena makan sampai dah yang doktor bagi habis. Walaupun kita dah sihat. Kalau kita tak makan habis-habis, apa yang akan jadi? Apa tahu? Bakteria tak mati. Bakteria tu dah tak mati dah mungkin dia akan imun dengan ubat tu. So kita makan ubat tu lagi kita kena tukar. Oh, doktor kena suggest ubat lain pula. Itulah cikgu ni pun bukannya doktor. Ikut tanya apa? Ayah awak tengok kan. Betul dah cikgu abang ni. Okey. Soalan seterusnya soalan nombor apa? Tadi soalan nombor 3 kan. Soalan seterusnya soalan nombor 4. Soalan nombor 4 mana? Okey, nombor 4. Ni soalan nombor 4. Okey, ni soalan nombor 4. Betul tak cikgu punya ni? Buka ni.
Soalan nombor 4 yang ni. Betul. Betul, okey. So, soalan nombor 4 berkaitan dengan dia bagi structure formula of compound X, and then what is the meaning of molecular formula. Selalu soalan structure mula-mula tu dia suka tanya definition. Nah, jadi kita kena expect hafal lah beberapa definition yang cikgu bagi tahu tu, contohnya empirical formula, yang ni molecular formula. Molecular formula is the formula that show dia punya subjek dia tu formula, mula dengan formula. Bukan terus the actual number of the atom. Molecular formula tu adalah sejenis formula, tapi formula yang macam mana? Formula that show the actual number of the atom. Tak boleh titik sini je. Each element, contohnya carbon ada berapa atom, hydrogen ada berapa atom. Ni elemen lah, carbon, hydrogen ni elemen, oksigen satu lagi elemen dia. In the compound, setiap elemen ni kita tahu ada berapa carbon, ada berapa hydrogen, ada berapa oksigen. Boleh? Okay. Boleh. Write the molecular formula of compound X. So, macam kita cikgu ajak tadi, kira C ada berapa, H ada berapa, O ada berapa. Jadi, jawapan ni C9, H8, O4 betul. Kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, C8. Tak mana tu isi? Ni, 9. Okey, H ada berapa? Kira macam tu lah cara nak jawab dia. Okay, the following equation represent tadi mungkin Ikuan kata gambar tu blur apa semua tu sebab depa ni. Mungkin depa snap ni pun blur dah. Jadi blur lah. Boleh Ikuan? Boleh. Yang depa bagi gambar, depa bagi cikgu sebab ni cikgu tak buka daripada PDF soalan yang awak dapat tu. Jadi cikgu ambil daripada yang awak snap tu, blur sikit lah. The following equation represent the reaction between zinc carbonate and hydrochloric acid. In experiment, dia kata 0.5 gram of zinc carbonate is added into excess hydrochloric acid. Okay, tu dia bagi dia punya chemical equation dan relative atomic mass. Okay, seterusnya soalan dia. Calculate the number of mole in zinc carbonate. Okay, jadi kita guna formula N sama dengan mass, sebab kita ada mass tadi, per molar mass. Molar mass ni ataupun relative atomic mass. Jadi zinc carbonate dia ada bagi tak formula dia tadi? Dia tak bagi. Dia ada bagi dalam dia bagi dalam equation. Jadi selamat. Kita tahu zinc carbonate tu ZnCO3. Jadi nak cari dia 65 tu datang daripada mass of zinc tambah dengan mass of carbon 12. Mass of oxygen mass dia 16. Dia bagi semua ni. Kita darab dengan 3 sebab oksigen tu ada 3. Boleh? Clear? Clear. Okay, so dapatlah molar mass dia 125 macam kawan awak tulis ni. And then 0.5 ni adalah mass dia. So dapat jawapan 0.004 mole. Tulis, remind yourself, wajib tulis unit. Unit wajib tulis. Okey, sebab markah dia satu je, dia nak jelas. Kalau awak tulis unit dia mole per dm3 kan salah dah. No? Okey dah, next. Okey, macam mana dapat mole tu? Okey, ini gram. 0.5 tu gram. Relative atomic mass dia punya unit 125 gram per mole. So gram dengan gram kita pangkah buang dapatlah mole. Okey, kalau siapa yang nak penjelasan lebih jelas lah kenapa unit dia mole. Okey. Next, calculate maximum mass of zinc chloride produced. Jadi tadi kita tengok equation. Zinc chloride tu produk kat sini. Kita tahu number of mole zinc carbonate adalah 0.004. From the equation, 1 mole of zinc carbonate, 1 mole zinc carbonate produce 1 mole of zinc chloride. Jadi kita tahu zinc chloride pun number of mole dia 0.04. Cikgu perbesar sikit. Okay, jadi nak guna rumus yang mana? Dia nak cari mass kan? Mole sama dengan mass per molar mass. Kita nak cari mass dia, kita dah tahu mole dia 0.004. Molar mass dia kita kena tahu formula, dia dah bagi zinc chloride. That's why kawan awak tulis 64 tu untuk zinc,
35.5 untuk klorid, darab dengan 2 sebab ada 2 klorin kat sini. Zinc klorid 2. So, kira yang ni dulu, tekan kalkulator dapat 136. And then darab 0.04 dapatlah 0.544 gram. Okey, ambil lah banyak sikit 3 titik perpuluhan ke. Kalau ambil 1 titik perpuluhan jadi 0.6. 0.5 je. Ambil lah 3 titik perpuluhan cantik. Okey, dan sama ke jawapan dengan jawapan skema? Macam tak sama je. 0.0. Skema tulis 0.04. Betul ke cikgu tengok ni skema ni? Betul ke kawan-kawan? Tak mana dah ni? Soalan laju cikgu cakap. Soalan 4C2. Soalan 4C2. 4C2 jawapannya apa? 0.04 mol. Dia punya number of mole zinc carbonate 0.5. Soalan 42. Dia 0.544 gram. Betul. Cikgu yang silap tengok skema. Sorry. Okay, D. Okay, diagram 4.2 show the... Boleh lagi semua sunyi sepi je? Okay. D. Diagram 4.2 show the setup apparatus for an experiment to determine the empirical formula. Okay, yang ni yang cikgu kata kalau lukis yang ini, dia beza dengan naftalin tadi. Dia beza dengan naftalin tadi, dia guna triangle clay. Triangle clay tu dia bukan wire gauze. Cikgu nak remind awak. Macam tu. Macam ni lah. Cikgu pula confuse. Ada lah. Kalau kita lukis kan. Ni triangle clay nah. Triangle clay. Bukan wire gauze. Sebab dia nak direct heating. Okay. Okay. Lepas tu heat. Mak suami cikgu kau pula Kak. Okay. Dah. Apa soalan dia? Okay, calculate the number of mole of magnesium. Jadi kita guna rumus apa? N sama dengan mass per molar mass. Mass dia dapat 46.4 tolak 44. 46 ni mass of crucible lead. Bila tolak yang 44 ni, mass of crucible yang lead dan dah dibuang, dapatlah mass of magnesium sahaja. Okay. Okay, so dapat bahagi dengan molar mass magnesium 24, dapat 0.1 mol. Untuk number of mole oksigen, lepas kita panaskan, dia dah jadi magnesium oxide. Okay. So, that's why kita ambil mass selepas dipanaskan, kita tolak sebelum dipanaskan. Bila kita tolak tu, kita dapatlah oksigen saja. Sebelum ni magnesium saja. Lepas tu dia jadi magnesium oxide. Yang ini, yang ni, nombor 2 ni tolak nombor 1, dapatlah oksigen. Kita nak oksigen. Boleh ke anak-anak? Jadi, bahagi dengan mass oksigen 16. Okey, soalan ni mesti dia suruh tulis chemical equation. Tak tulis Okey, kalau dia tak suruh tulis, lah ni kelas kita buat apa dah ni? Nak habis dah nah. Ni soalan yang keempat keempat baru. Okey, kita habiskan soalan ni. Okey. Sekarang kita tulis dia punya chemical equation. Awak tolong tulis chemical equation dia, nanti share screen kat cikgu. Lagi cikgu minta share screen. Tulis kat kertas mana-mana chemical equation. Lagi cikgu nak minta share screen. Okey. Cikgu. Ya. Magnesium dengan oksigen Reaction ni magnesium campur dengan gas oksigen, jadi hasil dia magnesium oxide. Tulis dia punya chemical equation yang balance. Last sekali baru cikgu suruh snap dan share di screen ke macam tu lah. Okay, kita pun habis dulu. Determine the empirical formula of magnesium oxide. Sebab awak tengok 0.1 mol dengan 0.1 mol, maksudnya dia punya tu nisbah 1. Jadi tulislah MgO. Hati-hati, M tu huruf besar, G huruf kecil, O huruf besar. Jangan bagi nampak macam ni. M tu kena huruf besar. Okey. G kena huruf kecil. Wajib.
Okay. Can the empirical formula of the copper oxide be determined using the method? Okay, dia tanya boleh tak method yang sama yang guna crucible tu kita tukarkan untuk determine copper oxide. Copper oxide macam mana formula dia? CuO. 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 Boleh ke tak? Tak boleh. Nah, kawan awak jawab dah no. Because copper oxide does not burn completely in air. No, itu bukan jawapan yang tepat. Dia ada kena-mengena dengan reactivity series of metal. Nah, keaktifan logam. Okay, kalau nak kahwin mesti ambil that parent bayar makanan hingga cucu agaknya. Okey, cikgu tulis dah tapi bukan yang ni cikgu tulis ni berdasarkan electrochemical series. Electrochemical series hidrogen ion. Tapi kalau untuk reactivity metal, logam ni dia ada siri keaktifan dia. Melayu senang sikit sebut. Nah, reactivity of metal. Hidrogen ada dia duduk kat mana tah? Cikgu pun tak ingat. Siapa ingat? Kalau Hidrogen. mesti ambil Hidrogen atas. Kat mana? Tahu mana? Atas apa? Hidrogen dengan karbon. Dia ada penambahan hidrogen dengan karbon lah. Nak cikgu buka cari lah ke apa nak cari sendiri nanti? Bawah PP cikgu hidrogen. Ya. Sat. Cikgu buka lah. Ya. Cikgu nak tunjukkan kat hampa. Ada electrochemical series dengan reactivity series. Image. Cikgu cari. Kat mana? Mana dia? Okey, cikgu besar tak? Okey, yang Okey, yang ni reactivity series. Reactivity series ni lebih kurang electrochemical series yang awak hafal tu. Kalau nak awak hafal macam mana? Kalau nak cantik mesti ambil zat. Kalau nak cantik muka. Kalau nak cantik muka mesti ambil zat besi. Aku pada hilis cucuk atuk. Yang tu awak hafal untuk electrochemical tau, yang untuk electrolysis tu. Kalau logam pula, yang tu ion. Yang kita hafal tu yang tu ion. Saya cikgu cari ni. Yang ini untuk logam kita tak hafal ion dia. Untuk yang tu kita akan hafal K+, Na+, Ca2+, Mg2+. Yang ni ion, yang ni logam. Logam kita ada masukkan karbon bukan logam dengan hidrogen. Cikgu. Ya. Yang ni yang untuk redox tu kan? Redox tu. Lepas tu ya, redox kita guna yang ni. Ya, okey. Nah. So, kalau kita tengok reactivity series kat sini, tadi copper ni duduk di bawah hidrogen. So, maksudnya dia less reactive than hidrogen. Kalau kita panaskan copper macam kita panaskan magnesium, boleh Cikgu conteng kat sana balik. Magnesium dia most reactive metal. So kita boleh direct heating dia. Cikgu dah tertulis dah pula. Cikgu dah tertulis dah pula dia punya equation. Jadilah magnesium oxide tapi tak balance lagi. Okey. Kalau copper pula kita buat macam ni. Kita nak panaskan guna teknik yang sama, guna crucible ni kita panaskan direct. Dia no reaction. Kenapa? Sebab hydrogen is more apa? Hydrogen is more reactive than copper. Faham tak? Hydrogen ni lebih reaktif. Jadi kalau cepat tiba-tiba cerita hydrogen kan, siapa pening lah. Sedangkan oksigen macam mana? Okey, macam ni lah. Copper ni jenis metal yang less reaktif. And then, bila dia less reaktif, macam mana kita nak dapatkan jisim dia? Kalau kita panaskan dengan oksigen, dia tak akan jadi copper oxide. Kita boleh guna hidrogen. Kita ambil gas hidrogen.
kita flowkan hidrogen ni kepada copper oxide. And then apa hidrogen akan buat? Sebab dia lebih reaktif daripada copper, dia akan buat apa? H2O. Dia akan berlaku reduction. Kita ada oxidation and reduction kan? Oxidation process, reduction process, redox. Dia akan jadi reduction process, iaitu hidrogen tu dia ambil oksigen tu jadi H2O. Copper ni akan jadi apa? Jadi reduction. Jadi dia copper ni dia akan berlaku, dia di-reduce. Dia akan tinggal copper sahaja. Tadi dia copper oxide. Sekarang dia tinggal copper sahaja sebab oksigen tu dah ditarik oleh hidrogen, sebab hidrogen more reaktif. Macam tu. That's why dalam soalan ni, kenapa kita tak boleh guna method yang sama? Because hydrogen is more reactive than copper. Saya tengok skema dia jawab macam mana. Skema E. Copper does not react easily. Senang je dia jawab. Copper does not react easily. Copper cannot burn completely in air. Okay. Cikgu tu terang hydrogen, tapi kalau skema lagi bagi lagi senang, no? No, because copper does not burn completely in the air. Okay, bolehlah skema tu bagi macam tu. Tapi cikgu tak, sebab selalunya kadang-kadang dia bagi hydrogen is more reactive than copper. Macam mana? Tak apalah. Untuk yang ni kita terima je lah. Macam soalan ni dia terima je. Kita boleh bagi tahu kata copper ni does not burn completely in the air. Kalau kita buat method yang ni, dia tak boleh terbakar. Dia no reaction sebab dia less reactive dalam dalam reactivity series of metal. Macam tu. Boleh ke anak-anak? Sebab kadang-kadang jawapan dia suggest hydrogen is more reactive than copper. Macam ni lah. Kalau dia bagi method yang copper ni, dia tanya untuk magnesium. Kalau dia bagi method yang copper tapi dia tanya untuk magnesium, kenapa magnesium tak boleh guna method copper? Awak kena explain. Because hydrogen is less reactive than magnesium. Boleh ke? Boleh. Boleh bayang lah? Okey. Boleh bayang tak dia punya apa gambar rajah untuk tu copper tu? Eksperimen copper. Dia guna apa? Kalau yang ni dia guna crucible kan? Yang untuk copper dia guna apa? Kita panggil apa yang ni? Kita panggil apa alat ni? Macam test tube tapi bukan test tube. Siapa tahu? Kita panaskan copper dalam alat ni. Alat ni kita panggil apa? Boiling tube. Bukan. Kita untuk panaskan tube apa ni? Combustion tube. Tube pemanasan. Combustion tube tau. Combustion tube. Itu kita letak piring dalam combustion tube tu. Piring tu. Piring kah? Tak tahu lah. Kita letak copper oxide kat sini. And then kita flow hydrogen gas. Azan dah. Okay. Kita flowkan hydrogen gas. Kita flowkan hydrogen gas ke copper oxide. Maka lepas flow hydrogen gas, dia jadilah copper oxide tu jadilah copper. Cikgu nak tanya warna, change of colour daripada copper oxide tu copper. Siapa tahu? Hitam. Sebelum tu dia jadi warna apa? Sebelum tu dia hitam. Selepas tu jadi warna apa? Merah. Yes, from black solid powder macam black powder, black solid. Okay, macam itulah. From black to brown. Okay, pemerhatian dia. Dia suka tanya juga pemerhatian dia. Okay dah. Apa lagi? Okay dah. Siapa nak share macam mana nak tulis chemical equation untuk yang ini, yang balance. Yang ni tak balance lagi. Zul nak try tak Zul? Letak 2 kat magnesium. Letak 2 kat magnesium. Lagi? Lepas tu 2 dekat produk. Produk dia magnesium oxide. Okay, dah balance, betul. Okay, cikgu rasa cikgu berhenti setakat ni dulu, boleh? Boleh. Okay, jumpa lagi hari Rabu, hari Khamis lah. Okay, that's all for today. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Boleh pergi makan, semayang bersama-sama. Ya. Nanti cikgu upload video ni lah. Minta kebenaran semua upload video di YouTube. Boleh. Loh, cikgu tulis don't forfeit.
typo merata cikgu ni. Okey. Okey, jom. Bye. Okey dah. Baik cikgu. Bye. Cikgu. Bye. Okey. Terima kasih semua. Ikan. Baik Wan. Baik ya. Bye Is, bye Nurin. Semua. Baik cikgu. Ya, bye. Bye, cikgu. Ya, bye.